Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Cikgu Rosli selaku pengerusi majlis pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak SKBD, anak soleh, anak cemerlang. InsyaAllah semoga anak-anak kita diberkati oleh Allah SWT. Kepada terima kasih kepada barisan penolong kanan, Ustaz Mawaridi, penolong kanan 1, pentadbiran, dan Cikgu Fazlil. Cikgu Fazlil Alia, penolong kanan kurikulum, dan saya mohon maaf kepada tuan-puan mewakili penolong kanan HEM malam ini tidak dapat turut serta kerana beliau dalam perjalanan menghantar anak untuk memasuki kolej di Terengganu. Jadi bergerak petang tadi, mungkin dalam perjalanan lagi. Barisan guru-guru, barisan jawatan kuasa JKPIBG, ibu bapa dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah SWT. Okay, Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Allah SWT kerana kita dipertemukan dan diberi ruang untuk berada. Terima kasih sangat-sangat seperti mana yang dimaklumkan oleh Cikgu Rosli tadi. Alhamdulillah, hari ini hampir 90 device yang ada. Terima kasih sangat-sangat. Walaupun ada keluar masuk, kita fahamlah kan lain bagan datuk ni. Jadi walau bagaimanapun sabar dan tahniah. Terima kasih sangat-sangat kepada ibu bapa kerana memahami situasi di sekolah untuk bersama-sama, dan inilah peluang kita dan minta maaf sangat-sangat hari ini Ustazah terpaksa rasanya ambil masa sedikitlah untuk memberi penjelasan pengoperasian sekolah yang akan kita laksanakan. Okey, sebelum taklimat yang seterusnya, Ustazah ingin memaklumkan tuan-puan mungkin ada dah dapat makluman ini bahawa pelanjutan sesi persekolahan untuk tahun 2021 telah dipanjangkan. Okey, kalau dulu kita habis saja sesi 2021 bermula daripada Januari hingga ke November. Okey, selesai kita punya, kemudian cuti akhir tahun, kemudian baru berlaku Januari tahun berikutnya untuk sesi 2022. Tetapi untuk pengetahuan tuan-puan, pada tahun ini sesi persekolahan 2021 akan berakhir sehingga Mac. Okay, tuan-puan sehingga Mac. Jangan disangka tak apalah, tak payah ikut PDPR lah, kita dah nak habis dah. Ingat dah nak habis dah November kan, lagi sebulan lebih, tak apalah. Tidak tuan-puan, untuk sesi 2021 semua sekolah telah dilanjutkan sehingga Mac 2022. Okey, tahun Januari 2022 masih lagi dalam sesi persekolahan tahun 2021. Saya harap tuan-puan faham, dilanjutkan tempoh 2000 sesi persekolahan 2021 sehingga Mac 2022. Okey. Dan kita masih lagi ada cuti akhir tahun, iaitu kita daripada Disember, saya ingat dalam lebih kurang 2 minggu ataupun 3 minggu saja cuti tersebut, ataupun sebulan saja percuti akhir tahun. Tengok tu. Daripada 10 Disember sehingga 31 Disember sahaja cuti akhir tahun. Lebih kurang 2 minggu, lebih kurang macam itulah. Okey, lebih kurang 2 minggu, lebih kurang 20 hari lebih kurang. Okey, jadi tuan-puan ibu bapa, Ustazah harap faham keadaan ini, dan sekiranya Januari 2022 masih lagi dia di tahun, kalau murid itu tahun 1 pada tahun 2021,
Januari 2022 pun masih lagi tahun 1 sehingga bulan Mac. Okey, Ustazah harap dah jelas dengan apa yang Ustazah sampaikan untuk yang sesi yang ini, berlanjutan ini. Nanti kalau tak faham boleh lagi tanya ya. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, seterusnya pembukaan sekolah secara berperingkat. Tuan-puan ya, pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Okey, mengikut fasa PPN yang dikeluarkan oleh MKN. Maknanya sekarang ini kita dah tahu ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Okey. Jadi sekarang ini tuan-puan dah tahu bahawa Perak berada di fasa 3. Okey? Okey Ustaz, sebelum tadi. Okey. Jadi tuan-puan, apabila berlaku perubahan fasa, tuan-puan, pembukaan sekolah ini bergantung kepada perubahan fasa. Okey? Jadi sekarang ini, jika sesebuah negeri beralih ke fasa seterusnya, pengoperasian sekolah akan ditetapkan selepas 2 minggu daripada tarikh peralihan fasa. Contohnya tuan-puan, saya maklumkan. Sekarang ni kita fasa 3. Okey, fasa 3. Okey, seperti mana tuan-puan tengok, bermula daripada 18 Oktober. Hari itu kita telah isytiharkan sebagai fasa 3. Daripada fasa 2 naik kepada fasa 3. Okey tuan-puan ya. Jadi perubahan tu tadi sekiranya sekarang kita berada di fasa 3, tiba-tiba minggu depan ataupun minggu lagi satu kita bertukar kepada fasa 4. Tempoh pertukaran nak buka sekolah tu 2 minggu. 2 minggu daripada pengisytiharan fasa 4. Faham ya tuan-puan ya? Saya harap faham. Nanti kalau tak faham tuan-puan boleh ya berkemukakan, so kita akan perjelaskan lagi. Okey, seterusnya tuan-puan. Di fasa 3, kita sekarang ni sudah berada di fasa 3 bermula daripada 18 Oktober hari tu. Jadi, daripada tarikh tersebut, kita telah bertukar kepada fasa 3. Apa yang ada di dalam fasa 3 ialah mulanya murid prasekolah yang hadir tanpa penggiliran. Maksudnya, mula sahaja fasa 3 ini 18 hari bulan, 2 minggu lepas 18 hari bulan, maka bermulalah murid prasekolah masuk kelas, masuk belajar, masuk ke sekolah. Okey, kita tengok ya. Negeri Perak fasa 3 bermula 18 Oktober. Jadi murid oleh kerana tempoh 2 minggu, murid prasekolah akan hadir tanpa penggiliran mulai 1 November. Okey, 1 November sekolah kita akan dibuka untuk murid prasekolah sahaja. Prasekolah kita ada 42 orang murid. Jadi 42 orang murid inilah yang hadir ke sekolah pada 1 hari bulan November. Okey, saya harap tuan-puan faham. So, seterusnya Ustaz. Jadi, sekiranya berlaku fasa 4, Ustazah rasa Ustazah takkan lagi, okey, bila fasa 4 buka, nanti Ustazah buat lagi taklimat. Tidak, Ustazah terus saja. Jadi, tuan-puan kena peka dan apa ya, maknanya ada rasa sensitif dengan perubahan fasa. Okey. Apabila berlaku perubahan fasa 4, barulah murid hadir ke sekolah dengan ditetapkan pada kadar 50% daripada enrollment. Enrollment ni maksudnya bilangan murid lah keseluruhannya mengikut penggiliran mingguan. Tuan-puan, anak tuan-puan sekiranya masuk fasa 4, contoh ya fasa 4 pada 20 hari bulan. So lepas 2 minggu baru kita boleh masuk ke sekolah. Okey, jadi tapi tak semua murid. Bukan semua murid.
satu kelas diperuntukkan 50% sahaja. Jadi di sini contohnya tuan-puan ya. Sekiranya satu kelas tu ada 20 orang murid, jadi berlaku penggiliran 10 untuk kumpulan A, 10 untuk kumpulan B. Tuan-puan ya? Okey, mengikut minggu, bukan hari. Mengikut minggu. Contohnya, minggu pertama, kumpulan A berada di sekolah. Okey? Kumpulan B berada di rumah dan PDPR secara sendiri. Maknanya, cikgu tak ada mengajar masa ni. PDPR ni tak ada sebab cikgu berada di sekolah. Dah bersama dengan murid-murid yang berada di sekolah. Jadi, murid-murid B ini untuk minggu yang pertama sekiranya berlaku, dia hanya diberi tajuk-tajuk tertentu oleh semua guru mata pelajaran. Jadi kami memerlukan tuan-puan untuk murid ini ketika berada di rumah membuat persediaan untuk minggu hadapan dia akan datang ke sekolah pada minggu yang kedua. Tuan-puan ya, minggu pertama kumpulan A pergi ke sekolah, kumpulan B berada di rumah. Minggu yang kedua, kumpulan A akan berada di rumah belajar secara sendiri dan kumpulan B akan berada di sekolah. Kumpulan A bila minggu kedua, kumpulan A bila minggu kedua ini, kumpulan A ni akan diberi latihan semasa dia belajar di minggu yang pertama. Tuan-puan. Jadi, latihan-latihan akan diberi pada minggu yang kedua selama 5 hari anak tuan-puan berada di rumah. Dan murid yang berada di sekolah akan belajar secara bersemuka dengan guru untuk pelajar seperti tajuk yang diajar pada minggu yang pertama. Okey tuan-puan ya. So dia akan berlaku seterusnya. Okey. Jadi perkara ini mungkin bila tak berlaku, tuan-puan mungkin akan berlaku kekeliruan sikit. Tapi kami daripada pihak sekolah, kita dah memahami kedudukan dan cikgu insya-Allah akan bersedia dengan apa juga kemungkinan yang berlaku yang kita akan laksanakan. Tuan-puan cuma fahamkan saja anak tuan-puan ni kumpulan A atau kumpulan B. Okey, untuk memudahkan pihak ibu bapa mengingati sama ada anak tuan-puan kumpulan A atau kumpulan B, kami akan menyediakan satu tagging, lencana lah, bentuk macam lencana lah lebih kurang, tapi menggunakan warna. Contoh ni tak jalan lagi lah ya, kita bagi contoh. Contohnya kumpulan A ini akan diberi warna merah. Tapi dalam kad itu anak tuan-puan ada nama anak tuan-puan. Okey, kalau tuan-puan ada 5 orang anak, 5 orang lah akan dapat kad merah ini untuk kumpulan A. Jadi kumpulan B akan diberi warna kuning contoh. Okey. Jadi nak bagi memudahkan perbezaan, kita tidak akan meletakkan A atau B, kita akan gunakan warna, kita akan tetapkan. Okey. Kumpulan A, ni kumpulan A contohnya merah. Okay, kita akan beritahu minggu pertama ni merah saja datang. Yang kuning duduk kat rumah. Okey. Minggu kedua kita akan maklumkan, okey, biru datang sekolah. Biru pula. Kuning datang sekolah, warna lain pula tiba-tiba ustazah ni bengong. Okey, dia jadi keliru. kuning datang ke sekolah. Merah duduk di rumah. Jadi kad ini kita akan beri kepada setiap murid kelas perdana tahun 1 hingga tahun 6. Prasekolah tidak terlibat ya. Prasekolah mesti datang tak hari. Tak ada penggiliran. Okey. Jadi kepada murid tahun 1 sehingga tahun 6, sekiranya buka fasa yang keempat, kita akan bagi kad. Mudah keliru jadinya. Okey. Dia betul. Kami memikirkan, mungkin kami tahu anak tuan-puan ni minggu pertama datang, minggu kedua duduk kat rumah. Tapi saya takut ibu bapa dia akan keliru, sebab tu kita letakkan sebagai kad warna untuk ibu bapa ingat, okey, anak saya ni warna merah. So warna merah minggu pertama dia kena datang sekolah.
Kita akan berikan kad ini tuan-puan, letak di pondok jaga, dah siap ya, siap laminate, siap gunting, siap semua, bagi siap nama semua. Akan letakkan di pondok jaga minggu nak buka sekolah tu. Sekiranya berlakulah fasa 4 ya tuan-puan. Tapi makluman itu kita akan berikan daripada semasa ke semasa. Okey, seterusnya Ustaz. Okey. Jadi penambahbaikan dalam SOP. SOP ni sebenarnya tak jauh, tak berubah sangat pun. Masih lagi sama tuan-puan ya. Masih lagi sama. Okey, Ustaz, balik tadi Ustaz kita lupa. Okey, untuk ini tuan-puan ya, untuk ini penggiliran ini pihak sekolah telah bermesyuarat bersama beberapa orang guru menentukan di mana anak tuan-puan berada. Maknanya sama ada kumpulan A, kumpulan B. Senarai ni dah ada dan sedang disemak semula oleh guru-guru kelas mengikut kesesuaian. Jadi tuan-puan, jangan suka-suka hati ya tuan-puan, tak boleh suka-suka hati. Ustazah, saya nak anak saya kumpulan A. Saya nak anak saya. Sebab dia mesti sama 50%. Dan kebanyakannya di sekolah kita, murid kita yang paling ramai pun 25 orang sahaja. Jadi satu masa ada 12, ada 13. Itu saja. Yang lain 20 orang, maknanya 20. Kelas tahun 3, tahun 1 25 orang. Tahun 2 22 orang. Tahun 3 20 orang. Tahun 4 24 orang. Tahun 5 21 orang. Tahun 6 25. Jadi tuan-puan, kita dah agihkan dalam satu kumpulan tu mengikut jumlah keseluruhan. So kita bahagikan mungkin dalam 20 orang ataupun dalam 13 ataupun 12 orang. Ataupun 10 ataupun 5, 10 orang, 10 orang. Jadi agihan itu mesti sama. Jadi tuan-puan, kita dah susun, insya-Allah antara kriteria yang kami dah susun itu adalah mengikut family. Kalau tuan-puan ada anak 3 orang, kami akan pastikan anak tuan berada 3 ini di kelas-kelas lain akan berada dalam kumpulan yang sama. InsyaAllah. Selagi kami kenal lah, kok mana tahu kami tak kenal tiba-tiba kan. Tapi kita akan semak bersama. Sekarang ni sesi semakkan oleh guru kelas untuk memastikan murid-murid ini berada dalam grup kumpulan yang sama. Jadi yang keutamaan kami untuk pengagihan ini mengikut keluarga. Tuan-puan jangan risau. InsyaAllah. Okay. Sekiranya seminggu sebelum buka sekolah kita akan bagi senarai ini dan tuan-puan dapati tiba-tiba anak tuan-puan berada di minggu B. Anak A berada di minggu B, anak ni berada di minggu berbeza. Tuan-puan sila maklumkan awal kepada pihak sekolah. Maknalah tahu kesilapan manusia tuan-puan ya. Jadi saya harap tuan-puan faham. Kita buat sebaik mungkin insya-Allah, tetapi perancangan kita tak semestinya betul. Jadi perancangan Allah sahaja, sebab tu kami perlukan bantuan tuan-puan juga. Seminggu sebelum buka kami akan uploadkan nama-nama anak tuan-puan di mana berada, sama ada kumpulan A atau kumpulan B. Okey tuan-puan ya. Dan di sini juga tuan-puan ya, di sini juga ambil perhatian. Sekiranya tuan-puan tak mahu menghantar anak-anak tuan-puan untuk ke sekolah, okey tuan-puan, itu tuan-puan boleh buat surat kepada sekolah mengatakan saya sebagai bapa ataupun ibu kepada murid yang ini, sipulan-sipulan ni tidak akan hadir ke sekolah selama tempoh ini kerana khawatir dengan penyebaran COVID-19, contohlah begitu kan ayatnya. Tapi tuan-puan, kami akan setuju, kami tidak ada paksaan. Cuma nak diingatkan apabila anak-anak tuan-puan berada di rumah, masa ketika dah bersemuka, anak tuan-puan tidak akan diajar oleh guru macam sekarang ni, PDPR, tak ada. Kami hanya boleh menyediakan bahan modul untuk dia belajar sendiri di rumah dengan bantuan tuan-puan. Okey?
Jadi sekiranya ada yang anak tuan-puan tak faham, kena ikut waktu cikgu. Bila cikgu kata okey nanti saya akan bantu, ikut waktu cikgu. Sebab sekarang ini cikgu sudah berada di sekolah, dah bekerja ya. Jadi anak tuan-puan memang berada di rumah yang tak nak hantar. Jadi yang anak ini, anak tuan-puan yang tidak pergi ke sekolah, dia tidak akan diajar secara PDPR. Tapi sekolah akan menyediakan modul kepada anak tuan-puan dan tuan-puan lah yang akan ajar anak tuan-puan sendiri. Itu. Sebab cikgu berada di dalam kelas. Okey. Seterusnya, nanti kalau ada apa-apa, Ustaz boleh tambah lah ya. Okey, seterusnya. Okey, penambahbaikan SOP. SOP ni sama saja sebenarnya. Tapi ada sedikit penambahbaikan. Yang pertama sekali, kalau sebelum ini pemakaian pelitup muka adalah datang sahaja. Dalam kelas boleh buka. Tetapi tuan-puan, sekarang pakaian pelitup muka ini diwajibkan sepanjang berada di sekolah. Berada di sekolah, anak tuan-puan diwajibkan, okey, ada pelitup muka. Jadi murid yang bergejala, okey, itu satu ya, pelitup muka tu, kalau boleh lah, kalau boleh, kalau tuan-puan ada ni, bolehlah bawa ekstra, manalah tahu kok putus ke kan anak tuan-puan punya ni. Jadi pihak sekolah memang ada sedia pelitup muka ni, insya-Allah ada bekalan yang kita kena sediakan, tetapi takutlah khawatir tiba-tiba yalah tak mencukupi. Jadi kepada tuan-puan yang ada maknanya boleh memberi pelitup muka itu lebih kepada anak-anak. Okey, jadi tuan-puannya wajib dipakai. Okey, bukan kalau dulu kan datang sampai ke tempat kita ambil suhu tu, so anak tuan-puan pergi terus sampai kelas boleh buka. Tapi sekarang ni tidak, kena pakai sepanjang berada di sekolah, diwajibkan. Okey, murid bergejala tidak dibenarkan ke sekolah. Tuan-puan, murid yang bergejala ni kita tak tahu. Maksud bergejala di sini ialah contohnya murid itu batuk, seselma, demam. Itu antara gejala yang besarlah. Sekiranya ada salah satu daripada gejala ini tidak dibenarkan untuk ke sekolah. Jadi tuan-puan, sekarang ini kita telah mengambil kaedah, sekiranya anak tuan-puan datang, tuan-puan hantar, dalam kereta tu cikgu dah ambil suhu. Duduk dulu dalam kereta, suhu dah diambil, barulah anak itu turun daripada kenderaan. Sama ada daripada kereta ataupun motor. Dan sekiranya menggunakan van, kami akan pastikan dahulu murid jangan keluar daripada van, jangan keluar daripada kenderaan. Cikgu akan ambil suhu setiap orang, barulah boleh turun. Okey. Suhu yang pertama itu adalah jenis saringan. Tuan-puan, jenis saringan. Maknanya cikgu akan zap, cikgu tak akan ambil nota. Zap begitu je, sebab mungkin anak tuan-puan ramai kan yang ni. So kita akan ambil. Jadi tuan-puan tolong, tak dibenarkan untuk terus keluar, turun anak terus balik, tidak. Ambil suhu dulu, pastikan suhu tu betul, maknanya tidak melepasi 37.5, barulah anak tuan-puan boleh turun dan akan masuk ke sekolah. Okey, ke kelas masing-masing lah. Jadi yang bergejala, tolong tuan-puan, tak dibenarkan langsung. Tuan-puan bertahulah kan kalau seselma. Mungkin dia dah biasa bangun pagi seselma. Kita tengoklah kalau bangun pagi, baru-baru bangun, lepas tu dah mandi, dah sarapan, oh dah tak seselma tu okey lah. Kan kita faham, tengok anak kita dulu ya. Okey, seterusnya memastikan pengudaraan yang baik di dalam kelas. InsyaAllah perkara ini pihak sekolah telah laksanakan, telah membuat pemeriksaan dan baru-baru ini juga Nazir telah melihat keseluruhan kelas-kelas di sekolah kita dan berpuas hatilah dengan pengudaraan dan pencahayaan di dalam kelas. Dan seterusnya membuat ujian kendiri COVID-19 sekiranya murid bergejala di sekolah. Okey tuan-puan.
Sekiranya anak tuan-puan di-scan, diambil suhu, melepasi tak ada apa-apa, tiba-tiba menjelang tengah hari dia demam. Kita tengoklah dia demam ke, dia semua. Jadi kami di sekolah akan membuat ujian kendiri COVID. COVID pula, COVID ni. Ujian kendiri COVID akan dilaksanakan di sekolah. Cikgu akan laksanakan. Sekiranya melihat daripada keputusan test kit kita yang ke ujian kendiri ini, sekiranya bergejala kita akan maklumkan dahulu kepada PKD dan juga kita akan maklumkan juga kepada ibu bapa. Sekiranya pihak PKD tidak dapat menguruskan, jadi ibu bapa diminta ambil anak tuan-puan, hantar ke PKD untuk buat swab test yang seterusnya. Maknanya pihak sekolah tidak akan mengantar ataupun mengambil apa-apa tindakan seterusnya. Kami hanya boleh membuat ujian kendiri sahaja. Okey, tuan-puan faham ya? Bila berlaku sama ada, kalau negatif, anak tuan-puan kami akan terus telefon ibu bapa untuk ambil anak tuan-puan bawa balik. Tidak dibenarkan menunggu sehingga andai katalah dalam pukul 10 perkara tu berlaku. So tuan-puan kena ambil segeralah anak tuan-puan untuk dibawa balik. Okey? So next slide ada detail nanti. Nanti saya ada detail, ada lebih lagi penerangan. Okey, seterusnya Ustaz. Okey. Tadi peraturan untuk SOP yang penambahan daripada yang lepas lah. Okey, yang ini ada kelonggaran peraturan. Kelonggaran peraturan ini, murid dibenarkan memakai pakaian yang sesuai dan kemas serta sopan sekiranya seragam yang sedia ada tidak lagi sesuai untuk dipakai. Tuan-puan duduk kat rumah PKP kan kembang. Bukan anak tuan-puan je, ustazah pun yang bekerja pun kembang juga. Jadi pakaian tu tidak sesuai. Pakaian seragam. Dibenarkan memakai pakaian yang sedia ada tetapi bersesuaian. Kalau boleh lah. Kalau boleh baju plain kosong lah. Kalau tak ada ustazah, tak ada plain kosong. Ada pula jalur-jalur ustazah, pakai jalur-jalur. Kalau tak ada juga yang jalur ustazah, ada ni je yang kartun. Tak apalah, dah tak ada sangat, kita benarkan. Okey? Jadi tuan-puan, pihak sekolah membenarkan pakaian yang bersesuaian. Janganlah berlebih-lebih tuan-puan. Kalau ada yang perempuan ada pakai baju kurung, biasa pakai je. Janganlah pula pakai yang lip-lap tu. Ada batu pula kan tercicir batu, menangis pula. Ustazah tercabut pula batu saya, baju ni. Udah susah. Jadi yang bersesuaian, pakaian dibenarkan. Kalaupun baju tu baju raya berbunga-bunga boleh. Tak jadi masalah, kita benarkan juga. Tak ada kasut, pakai slipper. Slipper tu kalau boleh janganlah slipper betul-betul yang bilik air punya kan. Cantik lah sikit. Tapi kalau tak ada. Ustazah nak pergi sekolah ni, tak ada kasut Jepun je, pakailah. Tak menjadi halangan. Okey? Jadi jangan, itu kelonggaran yang telah diberikan pada ustazah. Sekiranya lah tak adalah nak yang perfect sangat kan, tapi agak-agak lah yang bersesuaian untuk ke sekolah. Okey, ketidakhadiran murid dengan surat pemakluman ibu bapa tidak dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Okey, tuan-puan tadi andai kata anak tuan-puan tak hadir, okey, tidak menjadi masalah ya, tetapi tuan-puan kena sertai dengan surat pemakluman. Okey? Tak dapat hadir ustazah, kita bagi mudah lah. Kita bagi mudah lah. Kalau nak kata buat surat tu bukanlah surat yang kena type, kena ni. Tuan-puan cukup sekadar tulis dengan tangan pun tak apa. Anak saya si Pulan binti Sepulan ini tahun 3 tidak dapat hadir ke sekolah kerana apa? Maknanya maklumat itu pihak sekolah tahu. Itu yang penting. Perkara ni sebenarnya dah ada dah dulu. Ustazah dah beri penekanan. Jadi mohon maklumkan kepada pihak sekolah. Faham ya tuan-puan? Dan sekiranya tuan-puan tadi macam menolak tidak nak datang ke sekolah pun sama juga. Dia bukan satu kesalahan disiplin anak tuan-puan. Cuma kita akan minta
tadilah kita akan bekalkan modul saja dan tuan-puan lah yang akan mengajar dengan modul yang telah disediakan. Okay, next start. Okay, pengawalan dan penyuraian. Okay, penyuraian ni balik. Datang sekolah, kalau datang sekolah macam sama. Datang dan balik masih lagi guna sistem yang lama, iaitu kalau datang tuan-puan terus masuk kereta, sampai dekat tempat dataran, kita scan suhu, lulus, macam lulus, macam melepasi, boleh. Maknanya barulah tuan-puan akan buat U-turn, patah balik. Okey. Untuk balik pun sama. Untuk balik, murid prasekolah kita akan letakkan di kantin. Okey, di kantin sekolah. Kita akan kumpulkan di situ. Jadi tuan-puan datang terus menuju ke kantin untuk mengambil anak tuan-puan dan terus balik. Bagi kelas perdana, sama juga macam dulu, kita akan panggil menggunakan sistem panggilan. Tuan-puan sampai, kita akan gunakan pembesar suara, sebut nama anak tuan-puan, okey, barulah dia turun dan dia akan balik. Itu cara penyuraian kita. Masih lagi sistem yang sama, modul 1 untuk prasekolah, modul 5 untuk kelas perdana. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, keselamatan dan kesihatan murid, guru dan warga sekolah. Pertama, menggunakan pelitup muka perlu dipakai pada setiap masa. Pelitup muka berganda digalakkan. Maknanya pakai 2 digalakkan. Kalau tak ada, 1 pun kira cukup lah. Tapi maknanya ini pelitup muka ni dah jadi satu kewajipan untuk semua. Guru, AKP, murid-murid semua kena pakai pelitup muka sepanjang berada di sekolah. Okay, seterusnya penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter kita telah laksanakan dalam kelas, kita dah susun. Mencuci tangan dengan air dan sabun, kita ini yang utamakan dahulu. Kita telah sediakan macam 4, 5, 6 kita dah ada sedia sinki sementara. Okay, sinki sementara yang telah kita gunakan seperti tahun lepas. So anak-anak menggunakan sinki itu untuk mencuci tangan dengan air dan sabun. Kita pun akan sediakan. Okay, seterusnya Ustaz. Okay. Pensanitasi tangan boleh digunakan jika tiada air dan sabun. Okay, ini hand sanitizer ni memang kita pun akan sediakan juga. Tapi yang kita lihat sebelum ni ada anak yang dia taklah kata dia allergic ya, tapi kita nampak bila dia pakai tu dia macam menggaru-garu. Mungkin dia tak tahan, sebab tu Ustazah letakkan juga hand sanitizer ni di dalam kelas. Tetapi penggunaan mengikut murid lah. Kita akan sediakan. Okay, saringan kesihatan dilaksanakan setiap hari di pintu masuk. Okay, macam tadi yang Ustazah maklumkan, dalam kereta lagi kita dah ambil saringan pertama. Suhu tu. Maknanya yang melepasi, okay, kita boleh baru dibenarkan turun daripada kenderaan untuk pergi masuk ke dalam kelas. Okay, suhu 37.5 darjah Celsius dan bergejala tidak dibenarkan masuk. Maknanya suhu 37.5, kita minta tuan-puan bawa balik anak tuan-puan. Ataupun kita nampak anak tuan tu bergejala, masa kita cek saringan pertama tu, kita pun mohon pada tuan-puan untuk dibawa balik seterusnya. Okay, seterusnya Ustaz. Dah tahu anak tuan-puan demam-demam ke apa ke, memang tak perlu datang lah, tak perlu datang lah. Itu je yang senangnya. Okey, seterusnya kawasan sekolah sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan. InsyaAllah kita akan ni dan disanitasi dengan kerap. InsyaAllah sanitasi ini kita akan laksanakan setiap hari. Kita akan laksanakan sanitasi secara manual lah oleh pekerja-pekerja swasta seperti biasa yang kita buat. Okey, penggunaan pelindung muka digalakkan. Face shield tu yang ada pelindung muka yang macam plastik kat depan tu kan. Selain kalau itu saja tak boleh, dia kena pakai mask dan ada face shield tu, pelindung muka tu. Okey, kalau nak gunalah, tak semestinya jangan gunakan pelindung muka sahaja, mesti ada face mask sekali. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, ujian kendiri COVID-19 murid di sekolah. Okey, itu yang saya dah terangkan tadi. Sekiranya anak tuan-puan bergejala di sekolah, kita akan buat test kit ini dan pihak kementerian pun setakat ni dah berikan juga test kit ini kepada kita. So kita akan gunakan, maknanya sekiranya bergejala kita akan buat. Perjalanannya, keputusannya seperti mana yang saya jelaskan tadi, kalau kita akan hubungi PKD dulu. Kalau PKD kata dia tak boleh nak membantu, so hubungi ibu bapa lah yang akan menguruskan. Okey, seterusnya
ini yang tadi itulah yang saya yang Ustazah perjelaskan tadi. Tapi kita dah ada bilik, kita akan tempatkan anak tuan puan di bilik isolasi ya. Kita memang ada bilik isolasi di sekolah. Sekiranya bergejala tu kita letakkan di situ dulu. Kemudian kita akan buat ujian dan seterusnya lah seperti mana yang Ustazah maklumkan tadi. Okey? Seterusnya, ini pun pada Ustazah pun secara tidak langsung Ustazah dah maklumkan tadi, bila dilaksanakan kumpulan negatif, kita akan maklumkan pada PKD dan seterusnya akan diuruskan oleh PKD dan juga ibu bapa masing-masing lah. Okey? Pengoperasian kantin. Okey, kantin tuan-puan, anak tuan-puan masih lagi sama, kita akan buka order dulu, makan, order dan murid ini akan bergerak ke kantin, mengambil makanan, masuk ke dalam kelas dan makan di dalam kelas dengan seliaan guru. Sama juga macam tahun lepas. Okey, kali ini kita minta murid bergerak ke kantin. Okey, bergerak ke kantin, kita pun dah telah laksanakan. Masuk balik ke dalam kelas dan murid akan masuk makan di dalam kelas dengan seliaan guru. Tuan-tuan. Okay, the next. Okay, ini tanggungjawab murid. Tanggungjawab murid ni untuk kelas perdana lah ya khususnya. Sebab prasekolah saya rasa tak jadi masalah. Semua ibu bapa faham, datang seperti biasa. Ini untuk murid yang kelas perdana hadir bergilir-gilir. Telah kita tetapkanlah tadi bagaimana lepas tu mendapat bahan tugasan bigi yang tidak ada, boleh dapat bahan tugasan dan penjelasan daripada guru, tapi bukan waktu itu. Bukan waktu anak tuan-puan berada di rumah ni yang bagi yang yang macam menolak lah. Okey. Tuan-puan nanti kita akan berikan slide ni. Slide ni saya rasa dah masuk dalam grup ya saya. Okay, tuan-puan untuk peranan ibu bapa bolehlah rujuk balik tengok pada saya, tuan-puan boleh tak ada masalah dari segi peranan masing-masing. Ini pun semua dah maklum dah pada saya, tak ada makluman yang perlu Ustazah perjelaskan lagi. Okey. Ini gambaran tindakan sekolah bagi warga yang bergejala tadi. Ustazah dah maklumkan. Pelajar akan diletakkan di bilik isolasi, kemudian kita akan buat test kit yang telah ada. Sekiranya positif, kita akan berikan kepada PKD dan juga ibu bapa. Kita akan maklumkan, maknanya itu akan diuruskan oleh ibu bapa. Sekiranya negatif, kita akan terus hubungi ibu bapa untuk ambil anak tuan-puan ini bawa balik ke rumah lah. Begitu juga dengan AKP dan guru, semua kita akan merujuk kepada PKD lah, seperti yang dalam ni gambaran jelas lah, dia punya rangka yang sangat jelas. Okey, seterusnya Ustaz. Begitu juga keselamatan ya. Ini pun digalakkan lah. Macam yang pertama tu gambar menunjukkan bilik tutup muka, ini dah jadi wajib ya tuan-puan ya. Kemudian penjarakan pun kita dah sediakan. Cuci tangan pun kita dah sediakan. Untuk sanitize kelas pun alhamdulillah kita, dengan kerjasama PIBG kita dah membeli alatnya dan mungkin kita boleh sanitize sendiri insya-Allah. Maknanya 27 hari bulan 10 kita akan sanitize prasekolah dahulu. Sebab sekolah nak masuk 1 hari bulan, jadi mungkin kita akan buat 27 ataupun 28 hari bulan lah. Ataupun 29 tu kalau tak silap Ustazah Jumaat. Itulah antara ni, dah bermula pada 27, 28, 29 kita akan sanitize untuk kelas prasekolah dahulu. Okey, seterusnya suhu seperti mana yang dimaklumkan tidak melebihi daripada 37.5 darjah Celsius. Okey, sekiranya melebihi kita minta tuan-puan untuk tidak hadir ke sekolah lah. Ataupun tuan-puan macam dulu-dulu kan kita dulu pun kita dah maklumkan, cek dulu bangun tidur anak tuan-puan tu. Kalau sekarang ni Ustazah rasa semua orang dah ada dah penyukat suhu ni dekat rumah masing-masing sebab ini dah jadi macam keperluan. Cek dulu kat rumah, kalau 37.5 tu maknanya tak perlulah lagi untuk hantar ke sekolah. Duduk di rumah, bagi sarapan untuk dia rehat. Macam itulah perjalanannya, pengharapan kami lah untuk dilihat supaya perjalanan persekolahan nanti berjalan lancar. Okey, jadi lagi Ustaz.
Okey. Jadi itu saja Ustazah rasa ada kalau ada pertanyaan atau Ustazah kena buka pertanyaan ini. Ada soalan Ustazah ni? Ada Ada soalan. soalannya? Saya bacalah soalannya. Okey. Saya baca soalan, Ustazah jawablah. Okey. Okey, soalan dia. Sekejap. Okey. Dia kata waktu persekolahan Ustazah. Daripada jam berapa ke jam berapa sehari? Berapa jam sehari? Okey. Jadual seperti biasa, setakat ni jadual seperti biasa, iaitu bermula daripada kelas kita bermula daripada 7.45. Kelas bermula. Jadi biasa-biasa kita galakkan murid hadir ke sekolah selepas pukul 7.30. 7.30 tu bolehlah datang ke sekolah. 7.45 kita masuk dalam PDP dah bermula dan berakhir pada pukul 1. Ada waktunya, ada hari-harinya 1.5 minit, ada hari-harinya 1.35. Adalah dia punya jadual. Jadual tu memang pada Ustazah waktunya tu tidak ada perbezaan lah. Waktunya sama untuk kelas perdana. Begitu juga dengan prasekolah. Prasekolah masuk pukul 8. PDP akan bermula pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Betul ya Cikgu Ina ya, kalau tak salah Ustazah? Jadi tuan-puan boleh ambil anak tuan-puan pada pukul 12 tengah hari. Kalau Cikgu Ina ni yang ni tadi ini soalan ni dah terjawab tadi waktu rehat dengan kantin tu sama soalan tu lebih kurang. Jadi Ustazah dah jawab tadi makan dalam kelas. Makan dalam kelas. Okey, dia kata ada sukan di Padang, ada atau tidak? Sukan. PJ lah ni. Okey, mengikut sekarang ini fasa 3 pelaksanaan untuk ni dibenarkan untuk berada di Padang, dibenarkan aktiviti, tetapi masih lagi mengikut SOP. Maksudnya penjarakan tu masih lagi ada. Ini kreativiti guru yang nak mengendalikan murid-murid di Padang. Tuan-puan, kita dah dibenarkan menggunakan Padang. Dan maknanya ada aktiviti PJ lah, kalau contoh PJ kan. Memang ada, tetapi memang kena mengikut SOP, jaga penjarakan. Itu akan dikawal sepenuhnya oleh guru mata pelajaran. InsyaAllah. Okey lagi Ustaz? Okey. Tadi ada sebut dia pakaian baju sukan sekolah. Seluar track boleh? Boleh. Boleh je. Boleh, tak jadi masalah. Boleh. Jangan tak pakai baju saja. Jangan tak pakai baju. Kalaulah tuan-tuan kata baju tidur je Ustazah, seluar tidur. Kalaulah sampai ke tahap itu tu boleh, kami tetap menerima, tak menjadi halangan. Okey, jadi tapi pastikanlah baju tidur tu, seluar tidur tu betul-betul berjahit, tak koyak. Berjahit lah. Kan tiba takut lah pula kan. Biasalah suasana malam-malam ni biasalah kan. Okey, seterusnya. Okey, dia kata ni ini taklimat ni untuk macam ni Ustazah, ni untuk anak-anak prasekolah. Ni untuk semua. Jawapannya untuk semua semua. Betul. Satu soalan ni untuk semua. Prasekolah pun sebab tu prasekolah ni kita tak banyak sangat sebab prasekolah ni dia tak ada penggirilan, jadi datang seperti biasa, mengikut jadual seperti biasa. Makanan apa semua macam biasa, tak ada perubahan dari segi ni sangat. Dan kena diingat tidak ada penggiliran untuk prasekolah. Sekarang prasekolah kita ada satu kelas ada 21 orang. Jadi kita dah susun, kita dah buat penjarakan yang sebenarnya. Jadi insya-Allah tak menjadi satu isu lah. Kalau satu kali datang tu ada 21 orang murid. Okey. Soalan lagi ni kata ni. Ustazah, tahun 1 akan bermula sekolah tahun depan 2022 bulan Mac ke dia kata. Tahun 1. Bila nak masuk tahun 1? Sekarang di pra. Bila nak masuk tahun 1? Okey, itu akan dimaklumkan seterusnya lah. Maknanya kita akan dapat info lagi dari semasa ke semasa. Tapi yang pastinya tahun 1 itu tidak akan masuk pada Januari. Cuma tarikhnya kemungkinan hujung Mac ataupun 1 April kita tak dapat lagi info yang lebih jelas, tetapi yang pastinya 1 Januari 2022 prasekolah ni masih lagi berada di pra. Okay? Ada 3 bulan lagi 3 bulan lagi tu. 3 bulan di tahun depan 2022, bulan Januari, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Hadir lagi tu. Murid tahun 6 tu, jangan pergi sekolah menengah dulu. Yang sekolah menengah pun, yang sekolah menengah pun
Yang tahun 6 pun betul. Masih lagi bersedia di Jangan pergi sekolah menengah. rendah. Dia kau tak terima. Cikgu tak Kena terima. masuk sekolah rendah lagi. Okey, Betul. maksudnya jelas Itu saja kau ni. Ada cadangan.